Okey, untuk chapter yang ni, chapter 10, selepas chapter koordinat untuk tahun 6, kita masuk nisbah dan kadaran. So, kalau katakan kita tengok kat sini, nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Tapi, nisbah sendiri tidak mempunyai unit. Tak payah letak unit dekat nisbah tu. Maksud dia, perbandingan antara unit yang sama. Contohnya, kalau katakan berat, kita mesti bandingkan dengan berat. Kalau berat, kita nak bandingkan dengan isi padu, boleh tak? Tak boleh kan? Sebab unit bagi untuk jisim, okey, katakan kita tak kata berat, kita kata unit bagi jisim adalah kg. Unit bagi isi padu air adalah ml ataupun liter. Boleh tak sesuatu tu, katakanlah jisim, korang kata, oh jisim ni 1 kg. Lepas tu pergi bandingkan dengan air yang mempunyai nilai 500 mililiter. Tu tak boleh lah. So, bila kalau kita nak bandingkan sesuatu tu pasal dekat sini dia kata kena bandingkan kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Contohnya, bila bandingkan jisim mesti dengan jisim, iaitu kg dengan kg. Kalau katakan kg dengan gram, so jadi kita kena tukar salah satu tu kepada, katakanlah kalau kata ini berat dia 2 kg. Berat yang lagi satu adalah 200 gram. So, gram dengan kg kita nak bandingkan, kita kena first kali apa yang kita kena buat, samakan unit. So, 200 gram kalau tukar kepada kg, bahagi 1000. Dapat 0.2 kg. Jadi, kita tahu tadi 2 kg dibandingkan dengan 0.2 kg. So, kita tahu kat situlah mana lebih besar adalah 2 kilogram. Jadi, kat situ kita kena samakan unit. Ya. Contoh tadi kita kata, apa? Nisbah satu barang tu 2 kg. Lepas tu, lagi satu barang adalah 200 gram. Tapi, untuk nisbah kita tak mau ni nanti. Sekarang tu, kita kena buanglah, kita buanglah unit dia. Tapi sekarang ni jangan lagi. Ya, kita nak tengok kg dengan gram. So, kita tukar. Nak tukar mana satu? Kalau nak tukar ni jadi gram, kita darab 1000. So, akan dapat 2000 gram. Lagi satu adalah 200 gram. So, kita potong. Tak nak ada nilai unit dekat situ untuk nisbah. So, kita tahu kalau kita kecilkan, untuk nisbah biasanya kita akan kecilkan. Kalau sini ada 2 sifar, potong, kita pun potong sini 2 sifar. So, dia akan jadi 20 nisbah 2. Boleh kecilkan lagi ni. Kalau tengok dekat jawapan ABCD tu tak ada, kecilkan. Sini bahagi 2, sini pun kita bahagi 2. Bila kita bahagi 2, sini 1, sini 10. Okey tak? Maknanya kita tahu bila kita banding, okey, tengok tadi berapa kali ganda yang sini 2 kg besar daripada 200 gram. Kalau kita tengok sini, oh, maksudnya 10 kali ganda besar daripada, kita tahu 2 kg bermaksudnya 2 kg adalah 10 kali ganda, kan? 10 kali ganda besar daripada, ataupun dia jisim 2 kg, dia adalah 10 kali ganda berat daripada 200 gram. Itu yang dicuba nyatakan oleh nisbah. So, tak payah nak tulis unit lah. Akhir pada jawapan tu, tak payah nak tulis 10 gram nisbah 1 gram. Janganlah letak unit. So, nisbah kat sini tu dia kata terang-terang, nisbah tidak mempunyai unit. Okay. Nisbah menunjukkan berapa kali suatu kuantiti melebihi kuantiti yang satu lagi. Macam tadi kita contoh kita buat tu lah. Okay. So, kita tengok contoh yang mudah dekat sini. Tengok. Di dalam sebuah kelas terdapat 40 orang murid yang terdiri daripada 16 perempuan dan 24 murid lelaki. Nisbah murid perempuan kepada lelaki. So, dia nak perempuan kepada lelaki, letak P L. So, perempuan berapa? 16. Lelaki 24. Nisbah juga, selain kita tulis daripada ni nisbah 16 24 ni, kita boleh tulis dia dalam bentuk pecahan. So, ini 16, ini akan jadi kita punya pengangka yang depan ni. Yang sebelah sini akan jadi kita punya penyebut. So, 16/24.
Nisbah 16 jam kepada 1 hari ditulis. Okey. 1 hari bersamaan dengan berapa jam? Iaitu 24 jam. Okey. So yang ni 16 jam. Jadi 16 jam nisbah 24. So 1 hari ditukar kepada 24 jam. Kita tak boleh nak letak sini 16 nisbah 1. Mana boleh, sebab ini jam, ini hari. Ingat, kita mesti tukar dulu yang hari kepada jam. Jangan buat 16 nisbah 1. Salah lah, yang ni kan hari. Ingat, untuk nak tulis dalam nisbah, unit kedua-dua ni kena sama. Okey, macam tadi kan kita tunjuk yang kg dengan gram. Kita tukarkan yang kg itu jadi gram. Kalau kata nak tukarkan yang gram jadi kg pun boleh. Tapi ingat, kena samakan unit. Ni kali ni buat video dengan betul-betul. Nanti sekarang kita akan call mengejut terus tanya je. Kita tengok. Nisbah setara diperoleh apabila kedua-dua kuantiti dalam nisbah didarab dengan nombor yang sama. Contoh kat sini, 3 nisbah 5 dan 15 nisbah 25. Soalan dia akan tanya, kedua-dua nisbah adalah setara kerana sebab apa? Bila katakan 3 nak jadi 15 macam mana? 3 nak jadi 15, kita darab dengan 5. 5 darab 3 sama dengan 15. Yang bahagian sini, kalau sini dah darab dengan 5, ini, dengar betul-betul. Yang ni pun kenalah darab dengan nombor yang sama. Darab dengan 5. 5 darab 5 akan dapat juga dekat sini akan dapat 25. So nampak ni 5. Sini darab 5, sebelah pun kena darab 5. Lepas tu dia akan jadi 15 nisbah 25. Maksudnya ia adalah setara. Okey. So kalau kita tengok sini, kita nak tengok ni. Nisbah ni setara tak? Kedua-dua nisbah adalah setara kerana 4 nisbah 7 boleh didarabkan dengan 3 untuk menghasilkan 12 nisbah 21. So mula 4 nisbah 7. Jadi macam mana 4 nak jadi 12 ni? Maksudnya kita darab dia dengan 3 dapat 12. 7, kalau sini dah darab 3, sebelah dia yang kawan ni, partner dia pun kena darab dengan 3. So darab 3, dapat 21. Jadi dia adalah setara. Kalau katakan kat sini tulis 12, sini tulis 28, setara ke tak? Tak setara lah. Contohnya 4 nisbah 7 dan kita bagi 12 nisbah 28. Ingat, dia setara ke tak tadi? Kita tengok sini. Kalau sini nak pergi ni darab 3, yang ini pun kena, yang dia punya pasangan dia pun kena darab 3. 7 darab 3 mana 28 kan 21. Maka ini bukan nisbah tidak setara. Okey, ini tak setara. Okey, kita tengok kat sini, kita masuk pula pasal permudahkan nisbah. Permudahkan nisbah adalah sama seperti memudahkan pecahan. Macam tu, simplify apa yang kita kecilkan kan. 16 nisbah 24. 16 per 24, kita bahagi 4. Ataupun kita boleh bahagi dengan, apa dia? 8. Betul tak? Bahagi dengan apa? Ini bahagi dengan 8 dapat 2. Bahagi dengan 8, kita akan dapat 3. Betul tak? 16 dan 24 dibahagi dengan 8. Ingat, kalau dah atas, kalau sini bahagi 8, sini pun kena bahagi 8. So, last kali ni 16 nisbah 24 ya, akan dapat 2 nisbah 3. Okey tak? Okey kan? Okey
Janganlah nanti katakan jawapan dapat 16 nisbah 24, korang cari dekat ABCD tu punya jawapan tak jumpa. Sebab ingat, selalu dah banyak kali dia cakap dengan student, tolonglah kecilkan. Kalau katakan korang tak terfikir ni nak bahagi dengan 8, korang bahagilah dulu dengan 2. Bahagi 2 atas bawah. Okey. Tadi mula-mula tengok kita kata 16 24. Bahagi dengan 2 ni dapat apa? 16 bagi 2 sama dengan 8. 24 bagi 2 sama dengan 12. Boleh bagi 2 lagi kan? Bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi 8 ni atas bawah. Bagi 2 8 sama dengan 4. Bagi 2 sama dengan 6. Bagilah 2 lagi. Boleh bagi 2 lagi. Kalau dah tak boleh nak ingat sangat sifir 8 tu kepada yang memang tak hafal sifir sampai ke sudah, tolonglah. Okey, kecilkan lagi. Bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 per 3 iaitu kita boleh tulis dalam bentuk nisbah iaitu 2 nisbah 3. Itu jawapan yang terakhir sekali. Okey, so nanti boleh buat tu soalan uji diri 10.1. Okey. Nak tangkap gambar bagi pun boleh ataupun hanya pause sahaja video ni. Boleh jawab terus. Okey. Ada kemungkinan nanti teacher akan video call seorang-seorang sekejap je nak tengok korang buat ke tak buat kerja ni. Ya. So tengok tu. Nanti pause. Boleh buat. Senang je nisbah. Sekarang kita tengok nisbah bahagian kepada bahagian. Nisbah bahagian kepada bahagian merupakan perbandingan dalam unit yang sama. Contoh kat sini. Okey. Dia bagi contoh. Berapakah nisbah bahagian yang berlorek kepada bahagian yang tidak berlorek? So, yang berlorek ada berapa? 1. Tidak berlorek ada 2. Jadi, dia nak minta yang berlorek kepada tidak berlorek. Tulis macam ni. Berlorek kepada tidak berlorek. So, berlorek dulu ada 1. Lepas tu yang tak berlorek 2. Ini dalam bentuk nisbah. Ataupun kita boleh terus tulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lepas tu yang B, apa kehendak soalan kat sini? Nyatakan nisbah bahagian yang tidak berlorek kepada bahagian berlorek. Dia nak yang tidak berlorek dulu. Tidak berlorek kepada berlorek. Tidak berlorek tadi 2. Berlorek tadi 1. 2 nisbah 1 ataupun dalam bentuk pecahan kita tulis 2/1. Okey. Kalau katakan tiba-tiba dekat situ jawapan C, dia kata ada dia tulis 2 je. Pilihlah yang tu. Sebab apa? Sebab 2 bermaksud 2/1. 2 kan sama dengan 2/1. Kenapa? 2 bahagi 1 sama dengan 2. Dapatlah ni balik. Sama je. Maksud per adalah bahagi. Okey, ni kita masuk pula nisbah bahagian kepada keseluruhan. Okey, kita terus tengok contoh. Okey. Puan Tim membeli kertas pembalut hadiah untuk membalut beberapa kotak hadiah sempena Hari Kanak-kanak. Dia membeli 10 kertas pembalut hadiah yang bercorak dan 7 kertas pembalut hadiah tanpa corak. Okey. So, maksudnya kat sini 10 ada corak, 7 lagi tak ada corak. Jadi, total semua berapa yang dia beli? Semua sekali adalah 17 kertas pembalut hadiah. Jadi, sekarang dia tanya kat sini, soalan dia, kirakan nisbah kertas pembalut hadiah bercorak kepada keseluruhan kertas pembalut. So, dia kata, kirakan nisbah kertas pembalut hadiah bercorak. Yang bercorak tadi berapa? 10. Betul tak? Okey. Lepas tu kepada keseluruhan kertas pembalut. Keseluruhan berapa? 10 campur 7. Jadi 17. So, kena pasti jumlah kertas pembalut hadiah bercorak ada 10. Jumlah kertas pembalut hadiah tanpa corak ada 7. Ini cara kira kalau kita nak buat dalam paper 2. Kena explain macam ni. Kalau tak nanti dia bagi markah separuh je. Jumlah kertas pembalut hadiah kesemuanya 17. Jadi dia nak apa? Untuk soalan A, nisbah kertas pembalut yang bercorak. Bercorak ada berapa? 10 tadi. Kepada keseluruhan. Keseluruhan adalah 17. So, 10 nisbah 17. Senang kan? Lepas tu B. Dia minta apa?
kirakan nisbah keseluruhan kertas pembalut hadiah. Ni keseluruhan pembalut hadiah kepada pembalut tanpa corak. Nisbah keseluruhan kertas pembalut hadiah kepada, kena tulis balik, kertas pembalut hadiah tanpa corak ialah, ni keseluruhan 17. Yang tak ada corak 7. So 17 nisbah 7. Okey kan? Okey. Senang je nisbah ni. Sekarang kita tengok kadaran. Kadaran ialah perbandingan antara dua kuantiti yang berlainan unit dan biasanya disebut sebagai suatu kuantiti per unit kuantiti yang lain. Apa dia tulis ni, tak faham So nanti kan kita tengok contoh. Okey. Kadaran boleh dicari jika nilai satu daripada dua kuantiti diberi. Salah satu tu dibagi kuantiti dia, kita boleh cari. Contoh kat sini. Tengok. Contoh lah. Terus tengok contoh. Contoh. Nisbah untuk membancuh sebotol susu bayi. Bilangan botol. Setengah. Air suam dia tak bagi berapa. Susu tepung dia tak bagi berapa. Tapi kalau kita bancuh botol tu penuh. Satu botol. Air suam kita letak 100. Susu tepung 2 sudu. Kalau katakan 2 botol. Kalau 1 botol 100 ml. Kalau 2 botol, ni nak pindah ke sini kena kali 2 kan. Ini pun kena 2 kali ganda lah. 100 darab 2 dapat 200 ml. Tadi kalau yang 100 untuk penuh 1 botol ni 100 ml 2 sudu. Jadi kalau 2 botol darab 2 sahaja, jadi 4 sudu. Habis kalau yang setengah ni, setengah maksudnya bahagi 2. 100 ml bahagi 2 sama dengan 50 ml. 2 sudu bahagi 2 sama dengan 1 susu tepung. So, ini cara kira. Kita tengok sini. 1 botol susu samaan dengan 100 ml air suam. Kan tu tadi 1 kan? Jadi kalau setengah maksudnya bahagi 2. Tu kan tadi kita cakap. So bahagi dengan 2 dapat 50 ml air suam. Jadi kalau 1 botol susu sama dengan 2 sudu susu tepung. Kalau separuh kita bahagi 2 lah, betul tak? Kan kalau separuh je maksudnya kita bahagi 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1 sudu susu tepung. So nisbah dan kadaran untuk membacul setengah botol susu bayi adalah 50 ml air suam. Tapi tak payah nak tulis kat sini ml. Nisbah 1 susu tepung. Okay. Dah terjawab dah untuk yang ini. Untuk yang bahagian nombor 2 tadi kita dah bagi tahu. Nampak ni? 1 botol susu 1 ml air suam. Kalau 2 botol susu sama dengan 100 darab 2, jadi 200 ml air suam. 1 botol susu 2 sudu tepung. 2 sudu susu tepung. Kalau 2 botol, darablah dengan 2, dapatlah 4 sudu susu tepung. So, nisbah dan kadaran untuk membancuh 2 botol susu bayi ialah 200 nisbah 4. So, dalam bracket ini 200 ni untuk air suam. Yang 4 ni untuk susu tepung. Okey, Okey. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Puan Moni telah membeli 25 buku cerita BM. Okey. Dia ingin membeli buku cerita BI pula. Nisbah buku bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris ialah 5 nisbah 3. Kira buku bahasa Inggeris yang patut dia beli. Buku tulislah pula jatuh. Sekejap. Aduh. Macam mana buku ni boleh jatuh Okay. So tadi dia kata apa dia? Dia beli buku bahasa Melayu. Kita buat BM nisbah BI. Kita buat macam tu dulu. Lepas tu dia kata kat sini
BM dia beli berapa? 25 buah buku. Kan? Bahasa Inggeris dia pun dia nak beli juga. Nisbah buku. Okey. Bahasa Inggeris dia tak bagi tahu berapa kat situ. Tapi dia kata nisbah. Okay, kita tengok sini. Nisbah buku bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris yang inginkan ialah 5 nisbah 3. Bukan 5 buku, 3 buku Yang dia beli tadi berapa? BM 25. BR dia tak tahu. Tapi yang dia perlu beli biar dia nampak macam ini 5 nisbah 3. So maksudnya yang dia beli buku adalah 25 buku, bukan 5 buku. 5 ni adalah nisbah. Jadi apa yang kita boleh tulis kat sini? 5 nisbah 3. Okey. Tengok. Untuk nisbah 5, nak jadi nilai yang sebenar adalah 25 buku. Betul tak? 25 buah buku. 5 nak pergi ke 25 kena buat apa? Darab dengan 5. Dia untuk dapat nilai ni. Okay. So, kalau katakan sebelah sini darab 5, sebelah sini pun kena darab dengan 5. Darablah dengan 5. Jadi kita tahu buku BI berapa dia kena beli? 3 darab 5 sama dengan 15. Okay. So kita tahu kat sini bilangan sebenar buku yang dia perlu beli untuk buku bahasa Inggeris adalah 15 buah buku. Okay. Ini untuk penerangan, untuk bagi faham. So kita tengok cara kira yang sepatutnya adalah macam ni dia. Kenal pasti X. Ni dia. Dia bagi dekat sini nilai X ni mewakili buku cerita bahasa Melayu. Nilai Y, dia bagi huruf Y untuk mewakili buku cerita bahasa Inggeris. So dia beri X, Y, X, BM, Y, English. 5 nisbah 3. Nilai yang sebenar bagi X, iaitu bahasa Melayu 25 buah buku. Nilai Y dia tak tahu. Tadi teacher buat cara yang dekat kertas tu. Kalau korang faham boleh ikut tu. Jadi Y per dengan Y apa dia? Bahasa Inggeris. 25 ni apa dia? Bahasa Melayu. Okay. Tengok betul-betul. Y nilai yang kita nak tahu bahasa Inggeris, kita mesti bahagi, kita perkan dengan nisbah yang bukan nisbah, iaitu nilai yang sebenar untuk bahasa Melayu. Nilai yang sebenar adalah yang dekat sini. Y per 25. Nisbah Y apa dia? English tadi? 3. 25 sama dengan nisbah dia apa tadi? 5. Iaitu 25 bahasa Melayu kat sini. Jadi maka yang ini, yang bawah dia mesti pun yang nisbah bahasa Melayu. Apa yang kita kena buat dekat sini? Nak tahu nilai Y 25, kita akan bawa ke atas. Bawa pergi sebelah. Kalau sini bahagi, bawa sebelah sini akan jadi darab. So, ini atas dan bawah. Teacher selalu kata, kalau sini bahagi 5 sama dengan 1, atas ni pun kena bahagi 5, akan dapat 5. 3 darab 5 sama dengan 15. So, kita tahu nilai Y adalah 15. Maka, jumlah buku bahasa Inggeris yang perlu dibeli ialah 15. Mungkin korang faham cara ni tadi ya. Kalau faham cara ni, apa masalahnya? Tapi, better kita buat cara proper untuk kertas 2. Ya. So tu dia lah. Yang lain ni sama juga macam di atas. Okey. Caranya adalah sama. Ya. Cara dia sama juga dengan di atas. Okey. Kita tengok ni. Diberi X nisbah Y 3 nisbah 5. So, tulis kat sini nilai. Nilai dia kata dekat sini. Okay. Dan X sama dengan 15. Cari nilai Y. So, nilai dia bagi X sama dengan apa? 15. Y tak tahu. Nisbah. Kalau kita tulis X nisbah Y. So, X dia apa tadi? 3. Letak 3 di bawah. Y
nisbah Y berapa? Kan? Ni Y punya nisbah 5 letak di bawah. So, nilai Y tu kita tak tahu. Jadi, untuk nak ketahui nilai Y mesti duduk atas. Benda yang kita nak tahu nilai dia, kena duduk Y tu duduk di atas. Kalau Y nilai dia, Y per dengan nilai. Nilai apa kat ni? Jangan ambil nisbah. Bila sebelah sini nilai, letak nilai sahaja. Nilai Y, tak tahu. Y letak di atas. Ambil yang ni. Nilai di bawah 15. Sama dengan, bahagian sini adalah nisbah. Jangan campur aduk. Kalau sini bahagian nisbah, tulis nisbah Y sama dengan apa? Y, tengok 5. Letak 5. Okey. Yang bawah ni adalah nilai X. Nampak tak 15 tu? Kita ganti dengan X tu, kita ganti dengan 15. Tapi nisbah yang sebelah sini untuk bagi nilai untuk ni X adalah angka 3. So, letak 3 di bawah. Ingat. Per 15. Per tu maksudnya bahagi. Bahagi bila bawa di sebelah, dia akan jadi darab 15. So, ini dengan ini kita boleh potong. Betul tak? Bahagi 3 sama dengan 1. Bahagi 3 sama dengan 5. Bila ni dah bahagi 1. Okay. So, kita tak payah fikir apa. Kita tahu dia per 1 bahagi 1. 5 darab 5 sama dengan 25. 25 bahagi 1 tetap sama dengan 25. Maka nilai Y ialah 25. Okay. Untuk ini, sama juga dengan yang di atas. Kita tengok sekejap. Contoh 6. Diberi X, Y sama dengan apa nisbah dia? 4 nisbah 7. Dan X nilai dia adalah 24. So, 4 nak pergi ke 24 ni maksudnya dia darab 6. Nampak tu? Cari nilai Y. Ni yang macam teacher ada tunjuk. So, nisbah adalah 4 untuk X. Nisbah 7. Nilai sebenar dia adalah 24. Tapi macam mana ni 4 ni, yang X ni nak jadi 24, kena darab 6. Kalau sini darab 6 untuk dapat 24, maka yang nisbah 7 pun kena darab 6. So, akan dapat 42. Jadi, nilai sebenar untuk Y ialah 42. So, korang boleh pilih sama ada nak cara yang contoh 6 ataupun cara contoh 5 untuk cari jawapan. Dengan tu, kita habis dah untuk chapter nisbah. Ya? Chapter nisbah habis. Nanti nak kena buat koordinat punya soalan dan juga nisbah. So, soalan yang ni kena buat lah. Ya? Nak pause ataupun nanti sekarang kita akan bagi gambar untuk buat. Tak susah mana juga untuk chapter ni. Ya? So, nanti teacher akan call untuk tanya jawapan. Sebab tak ada orang pun yang nak message, hantar jawapan atau tanya soalan ke apa ke. Tak tahulah buat ke tidak buat ke kan. So, nanti kita akan tanya. Okay, nanti kita jumpa pula untuk next chapter adalah pengurusan data. Nak dekat habis dah matematik ni pun. Ha? Yang lain tu, yang bahagian depan-depan tu nanti harap kita akan jumpa pada kita jumpa di kelas lah. Macam penyelesaian masalah melibatkan panjang, GC, misi padu, cecair. Okay, ni senang je. Tambah tolak. Apa? Tambah tolak, bahagi dengan darab. Cuma kena ingat lah ni. Selalu lupa kan. Ni yang ingat nak jumpa kat kelas nanti. Tapi rasa dah pernah masuk dah benda ni. Kita dah masuk, dah buat dah. Nanti kita revise balik. Ruang hari tu, kita dah terus video call. Okay. So, kita untuk ni, kali ni kita cover 2 chapter. Koordinat dan nisbah kadaran. Okay, nanti jumpa lagi dalam next video.